Daerah tu tong, daerah Pulau Panggang. Rakan tugas Ernie Safina Mustafa pagi ini, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kami semua sihat walafiat pagi ini. Iya, jadi mungkin ada berita yang ingin dikongsikan. Silakan. Pak, terima kasih Fakrul dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda. Kita dipertemukan lagi pagi ini untuk berkongsi maklumat dan juga pengisian bahan semasa ya yang dapat kami bawakan pagi ini. Dan sebelum itu kita doakan semoga Auda semua dalam keadaan sihat walafiat ya dan dipermudahkan dalam apa jua perancangan untuk hari ini. Baik, kita akan kongsikan antara maklumat yang kita terima selepas kita menyaksikan bahan visual yang kami bawakan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Kalau kita sebut mengenai dengan koleksi, saya percaya ada di antara Auda memang banyak koleksi-koleksi seperti beg, baju-bajuan dan sebagainya. Tetapi kali ini saya akan membuat pendekatan bersama dengan Cikgu Imbon bin Singgoh, seorang pengumpul koleksi barang-barangan antik untuk mengetahui apakah sahaja barang-barangan antik yang beliau kumpulkan. Mari ikuti saya. Mula meminati mengumpul barang-barangan lama atau antik semenjak di bangku sekolah rendah lagi, yang pada ketika itu, beliau bermula dengan hanya mengumpulkan koleksi stem-stem, wang-wang shilling, sampul surat dan lencana-lencana sekolah. Dan kini lebih daripada 200 koleksi barangan antik yang beliau miliki dan disimpan di ruangan yang beliau beri nama sebagai Mini Galeri Diok Jami. Di sini saya berkesempatan untuk mengetahui serba sedikit mengenai dengan koleksi barangan antik beliau. Yang di sini ada koleksi pribadi yang dari awal, iaitu semasa dari sekolah rendah sehingga sekolah menengah dan sampai ke pra-university dan university, iaitu seperti stamp dan juga first day cover. Saya ada menyimpan juga koleksi terawal. Sampul surat ya, sampul surat awal lah. Ini ada yang tahun 1940 dan 1950 dan di sebelah sana juga tembaga. Dipersilakan di sini. Ya, ini barang-barang tembaga lama, celapa lama ya, dari Kepulauan Borneo dan juga Indonesia. Di sini ada kelekatinya, ada cupunya ya. Masing-masing ada nama nih celapa nih, ada dipanggil dengan gelarannya masing-masing. Kalau di sana ada celapa bulat kan? Ya. Ini adalah kebanyakannya celapa nih ada yang berusia ratusan tahun juga. Pasalnya turun-temurun ya. Sini ini barang-barang ini kebanyakannya yang ada trika lama nih, trika lama ya. Trika lama ini datangnya dari Kepulauan Borneo juga, ada yang dari Melaya. Ada perubahan, ada cerita lah. Trika lama ini kalau kira trika yang the best lah, pasalnya cordless, tidak ada pakai wire. Ya, ini memang buatan-buatan nih bedel-bedelan bedel-bedel, yaitu dari negara-negara Timur Tengah, dari Cina pun ada juga. Campur-campur lah nih. Dan di sini ada telepon lama juga lah. Ini TV lama, barangkali orang Brunei pada tahun 1975 TV Brunei baru ada tak? Hitam putih. Ya, sini ada radio juga, radio lama, dan ini pun yang paling lama lah. This is the oldest video cam untuk mengambil filem lah. Kalau dilihat juga antara barang-barang antik di sini, selain daripada turun-temurun, ada juga yang cikgu membali ya. Kalau cikgu sendiri macam mana? Kalau cikgu membali sesuatu barang atau apa yang cikgu lihat? Adakah kualitinya, ukirnya, ukirannya atau bagaimana? Saya melihat dari semua aspek. Jadi saya ada melihat daripada tiga perkara, yaitu kualitinya, ya, seni ukirannya dan juga bahan yang digunakan untuk membuatnya. Ini adalah satu yang paling saya sukai lah. Kerana ianya satu koleksi di mana yang menceritakan kisah-kisah
zaman sejarah lama. Sejarah lama di Timur Tengah. Koleksi barangan antik yang beliau miliki adalah antaranya seperti guringsing, pedang, paspan, alat-alat permainan tradisional, cincin permata, barangan alat-alat elektronik lama dan banyak lagi yang sudah tidak disangkalkan akan nilai koleksi-koleksi tersebut yang pada masa kini mungkin sukar untuk didapati di mana-mana gedung perniagaan, melainkan hanya sebagai penyimpanan koleksi sendiri. Minat mengumpul barang-barang koleksian ini iaitu memang daripada kedua orang tua saya, ibu bapa saya lah, dan juga bapa-bapa saudara saya. Kerana mereka ada menyimpan barang-barang antik ini. Ya, bapa saya dulu ada menyimpan barang-barang tembaga, terutama sekali jenis-jenis alat kegunaan pemarang ni orang Brunei ataupun keris dan pedang. Ya, itu adalah sebab di mana timbulnya. Dan setelah saya berkahwin lagi, isteri saya juga berminat dengan barang-barang ini. Jadi kami berdua sama-samalah berminat mengumpul barang-barang antik ini. Menurut beliau lagi, antara koleksi-koleksi barangan antik yang terdapat di dalam galeri ini adalah turun-temurun daripada datuk nenek moyang beliau sehinggalah kepada diri beliau, dan ada antaranya juga beliau membelinya daripada mereka yang tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan barangan antik mereka. Saya turut difahamkan terdapat juga koleksi beliau yang sudah pun berumur lebih daripada 200 tahun dan setiap daripada koleksi-koleksi ini sudah pasti mempunyai sejarah-sejarahnya yang tersendiri. Mengenai barang sinonim dengan sejarah memang ada, banyak-banyak. Terutama sekali barang-barang seperti pasu, ya, tajau dan pasu ada yang datangnya asalnya dari negara China sendiri yang telah dibawa dari China masuk ke Pulau Borneo. Ke Pulau Borneo di mana pasu dan tajau ini banyak terdapat di kawasan Sarawak, Kalimantan dan Sabah. Sinonim sejarahnya itu memang ada. Contohnya kalau barang tajau dan pasu yang digunakan di Pulau Borneo ini iaitu digunakan untuk semasa acara-acara ritual. Selain daripada itu barang antik yang lain seperti pedang, keris, itu memang orang Melayu, kepunyaan orang Melayu, dan saya juga ada memiliki barang antik daripada negara China, Thailand dan Timur Tengah, dari negara Arab lah itu, Timur Tengah. Jadi sinonim sejarah itu menarik. Dan seperti pedang dan alat-alat senjata itu digunakan untuk mempertahankan dirilah dulu-dulunya. Macam keris itu memang orang Melayu dari Malaysia atau pada zaman dulu dipanggil Melaya menggunakannya sebagai peralatan selain daripada digunakan semasa perkahwinan dan sebagainya. Cabaran, dari segi cabaran memang ada. Pertama sekali dari segi pembelian kewangan. Kerana setengah barang-barang yang ada terdapat dalam koleksi saya ini mempunyai nilai yang mahal. Jadi terpaksalah kami cuba mendapatkannya dengan cara tawar-menawar lah. Yang kedua, cabaran kedua ialah pemeliharaannya. Kita terpaksa memelihara barang-barang ini kerana dari semasa ke semasa kita terpaksa masuk, membersih dan melihatnya lah. Kerana barang-barang ini barang antik, jadi ia tidak boleh nampak kotor dan rosak. Oleh kerana minat yang mendalam, beliau menghabiskan ribuan ringgit untuk memperolehi barang-barangan antik ini dan tidak berhasrat untuk menjual koleksi tersebut, melainkan atas persetujuan yang dikehendaki oleh beliau. Kerana menurut beliau, barang-barangan antik adalah khazanah lama yang perlu dipertahankan untuk dijadikan sebagai tatapan dan pengetahuan bagi generasi akan datang kerana keunikan ukiran, bentuk serta keasliannya yang bernilai dan berbeza. Itulah dia udah antara koleksi-koleksi barangan antik Cikgu Imbun Singgoh, dan pasti mempunyai sejarah-sejarahnya yang tertentu. Dan kalau kita ni Cikgu, kalau kita ni mempunyai minat juga dalam mengumpul barang-barangan, dikiralah barangan antik kah, indah kah, tapi pasal satu hari nanti akan menjadi antik juga. Jadi kenapa tidak kita mengumpul barang-barang ataupun koleksi-koleksi yang kita ada masa ini, dan kita teruskan simpan sampailah di masa-masa akan datang kerana ia akan menjadi satu barangan yang
yang antik. Jadi Auda, saya kira sampai di sini sahaja. Sekian, jumpa lagi.